Modul ini adalah sebagai cadangan sahaja untuk penghasilan folio seni visual. Ianya lebih bersifat perkara asas dalam penyediaan penghasilan folio ini sahaja. Tujuan asal dibina oleh saya adalah untuk membantu anak-anak didik saya, tetapi sekiranya modul ini dapat membantu murid-murid lain dan guru-guru di luar sana, silalah gunakannya. Tetapi sekiranya tidak bermanfaat, abaikan sahaja. Segala kekurangan mohon dimaafi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua kepada anak-anak murid yang cikgu sayangi. Cikgu harap semua dalam keadaan baik-baik sahaja. Tahun ini, anak-anak semua akan membuat kerja khusus PSV SPM dengan berlandaskan KSSM. InsyaAllah, cikgu yakin semua anak-anak murid cikgu akan dapat menghasilkan kerja khusus dengan terbaik dan berkualiti. Jangan risau, cikgu akan selalu membimbing anak-anak murid cikgu untuk menghasilkannya. Baiklah, kita mulakan dengan folio. Anda perlu hasilkan folio. Di dalam folio ini terdapat segala kajian untuk menghasilkan karya atau artifak. Untuk permulaan, buatlah muka depan yang ringkas dan ada maklumat anda seperti yang tertera ini. Ini hanyalah cadangan sahaja. Seterusnya, buatlah label dalam ukuran yang kecil sahaja untuk dilekatkan di setiap sudut muka surat folio anda. Pada tahun ini, terdapat 4 soalan kerja khusus. Walau bagaimanapun, anda dikhendaki membuat hanya 1 soalan sahaja. Pada kali ini, cikgu akan menerangkan secara detail tentang cara menjawab soalan nombor 4. Soalan nombor 4 berbunyi begini. Pertandingan seni lukis untuk bakat muda akan diadakan di Balai Seni Visual Negara. Kaji dan hasilkan 1 catatan cat minyak bagi menyertai pertandingan tersebut. Anda dikhendaki memilih 1 aliran dan gaya pelukis tempatan atau antarabangsa sebagai subjek kajian. Berdasarkan kajian tersebut, catatan anda hendaklah mengikut spesifikasi berikut. Bahan, kanvas dan cat minyak, ukuran minimum 40 cm x 50 cm, tema kehidupan, teknik, bebas mengikut subjek kajian, gaya, mengikut subjek kajian aliran dan artis rujukan. Ini bermaksud soalan mahukan anda hasilkan karya catatan cat minyak di atas kanvas berukuran 40 cm x 50 cm yang bertemakan kehidupan, serta karya tersebut mempunyai ciri-ciri aliran dan artis yang anda pilih. Langkah pertama, anda perlulah hasilkan peta pemikiran. Anda boleh membuat peta pemikiran yang anda suka. Apa yang perlu ada dalam peta pemikiran itu? Ini adalah cadangan daripada cikgu sahaja. Anda boleh buat kajian lagi lebih mendalam. Pertama, tentukan dulu aliran catatan yang anda hendak pilih. Pilih 1 aliran sahaja yang mampu anda hasilkan. Contoh, Cubism, Surrealism, Pop Art, Abstract dan lain-lain lagi. Kalau anda tak pasti, boleh rujuk buku teks tajuk catatan tingkatan 5. Semua dah ada di dalamnya. Anda hanya pilih sahaja. Mudah kan? Kemudian, tentukan artis pilihan anda. Pilih seorang saja ya. Okey, baiklah. Di sini cikgu memilih aliran Cubism dan artisnya ialah Pablo Picasso. So, jelas kan anak-anak semua? Selepas itu, carilah maklumat semua tentang Cubism dan tentang Pablo Picasso.
serta penglibatan Pablo Picasso dalam aliran Cubism ini. Nak cari biografi Pablo Picasso pun boleh. Buat yang ringkas-ringkas saja. Tulis semua maklumat ni dalam peta pemikiran. Mudah kan? Selepas itu, carilah pula maklumat tentang bahan dan teknik. Teknik macam glazing, impasto, pointillism, scumbling, hard edge dan lain-lain. Cari maklumat teknik ni dalam internet banyak. Type je teknik tersebut, nanti keluarlah penerangannya. Kalau tak dapat juga, hubungi guru masing-masing untuk mendapatkan penerangan selanjutnya. Kemudian perlukan kanvas bersaizkan 40x50 cm, cat minyak dan lain-lain. So maklumat-maklumat ni kenalah ada dicatatkan dalam peta pemikiran. Tema kehidupan. So cikgu pilih tentang rumah pusaka, rumah tradisional Melayu. So cikgu carilah maklumatnya dan cikgu catat. Di samping info tentang rumah tradisional Melayu atau rumah pusaka ini, cikgu pun ada sertakan sajak tentang rumah ini yang berkaitan dengan kehidupan. Anda sebenarnya boleh je memilih hal benda apa saja. Awan, hujan, bunga, haiwan, batu, selipar, apa saja. Tapi yang penting kaitkan hal benda anda tadi dengan kehidupan. Faham kan? Kan mudah tu. Cikgu sertakan saja nak buat kelainan. Anda boleh je buat dengan cara lain. Pantun, peribahasa, maklumat ringkas pun boleh. Kalau tak nak buat cara begini, tak mengapa, tak salah. Cari saja tentang hal benda yang dipilih dan kaitkan dengan kehidupan. Itu saja. Catat. Yang penting catat. Maklumatnya semua catatlah dalam peta pemikiran anda. Okeylah. Kita santai-santai saja, dengarkan sajak yang cikgu ambil untuk kaitkan dengan hal benda. Rumah pusaka. Sebuah rumah pusaka terbuat dari kayu. Rumah yang tak lagi muda, menua bersama cerita dan cinta. Kadang ia tertawa kerana tuannya sedang bahagia. Sering pula ia berduka. Rumah yang setia, kasihnya tak pernah pudar, walau warnanya kian memudar. Di dalam rumah pusaka tua, tersimpan kenangan masa kanak-kanak. Larut dalam keheningan senja di desa. Di sini, di kampung halaman nenek. Bersama memudarnya cat dinding, aku tumbuh bersama para saudara. Likat tanah kelahiran dan lumpur pematang. Di lantai ini ku bangun impian fana. Apakah arti rumah sesungguhnya? Apakah makna lukisan? Oh sayang. Di ruang tamu kulihat senyum bonda. Di halaman ku saksikan ribuan kunang-kunang. Karya Gunoto Sapari. Seterusnya, cikgu pilih aliran Cubism dari Pablo Picasso kan? Jadi, cikgu carilah semua karya Pablo Picasso yang menggunakan cat minyak sahaja. Carilah beberapa keping sebagai sumber inspirasi. Setiap lukisan, tulislah catatan. Sekurang-kurangnya nama, tahun, tajuk, warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana dan lain-lain lagi. Seterusnya, pilih satu yang anda minat daripada karya tersebut. Jadi, cikgu pilih karya ini, House on the Hill daripada Pablo Picasso. Selanjutnya, nak buat apa pula? Kan hal benda cikgu rumah pusaka, rumah tradisional Melayu. Jadi, cikgu kenalah cari contoh-contoh gambar rumah tersebut.
Carilah beberapa keping ya. Seterusnya, tampal dan tulislah catatan sedikit mengenai rumah tersebut. Ceritakanlah tentang apa sahaja tentang rumah itu dari segi rupa bentuknya, warnanya, tabir layarnya, ukirannya dan lain-lain lagi. Untuk seksyen ini, cikgu memilih satu karya dari karya Pablo Picasso tadi. Cikgu akan melukis semula secara imitasi. Maksud imitasi ini peniruan yang hampir sama dengan gambar asal karya ini. Dan kita warnakannya dengan teknik catatan sahaja ya. Untuk seksyen ini sama juga seperti tadi. Pilih gambar rumah dan lukis dan warnakan semula secara realistik. Karya ini hendaklah diwarnakan dengan teknik catatan sahaja. Di seksyen ini, cikgu lakukan pengolahan idea hal benda cikgu. Hal benda cikgu tadi rumah kan? Jadi cikgu fokus dengan reka bentuk bumbungnya yang unik untuk cikgu olah. So inilah beberapa olahan dari bumbung rumah cikgu. Seterusnya, cikgu buat pula komposisi. Di seksyen ini, cikgu gabungkan beberapa bentuk olahan tadi untuk menghasilkan komposisi yang menarik. Buatlah beberapa idea komposisi yang menarik. Akhirnya, cikgu buat keputusan untuk mengambil satu pilihan komposisi yang cikgu rasa menarik untuk menghasilkan karya nanti. Untuk seksyen ini pula, anda perlulah menyusun alat-alat dan bahan yang menghasilkan karya. Susunlah dengan baik dan ambil foto. Seterusnya, tulis catatan mengenai setiap fungsi alat yang digunakan. Seksyen ini pula adalah penerokaan idea. Di sinilah anda semua boleh bereksplorasi dengan pelbagai teknik untuk digunakan pada karya anda. So, explore lah teknik impasto, scumbling, hard edge, glazing. Boleh juga explore menggunakan pisau, berus masa melukis. Kalau tidak jelas teknik-teknik ini, minta bantuan guru-guru. Anda juga boleh melayari internet untuk mencari maklumat. Banyak dalam internet maklumat tentang teknik-teknik ini. Seksyen ini pula adalah membuat kajian skema warna lakaran yang cikgu pilih tadi. Cikgu hanya sempat membuat 4 kajian warna saja. Anda boleh buat lebih daripada itu. Setiap kajian hendaklah disertakan dengan nama-nama warna yang digunakan. Di sini cikgu hanya memberi contoh 3 warna saja. Ini contoh sahaja, padahal ada banyak warna yang digunakan kan? So, kenalah senarai warna selanjutnya. Jelas kan? Alhamdulillah. Seterusnya, seksyen ini pula adalah proses step by step, langkah demi langkah untuk hasilkan karya anda. So, momen-momen itu ambillah foto dan pastikan foto tersebut anda ada bersama. Setiap foto, berilah penerangan tentang aktiviti yang sedang dijalankan. Seksyen ini pula adalah ilustrasi persembahan. Makanya, buatlah satu ilustrasi di mana lukisan anda tergantung di dalam balai seni visual. Seksyen ini kena lukis dan warnakan ya, bukan diambil foto. Akhir sekali, paparkanlah hasil karya anda. Ceritakan sedikit tentang karya anda. Catatkan dengan ringkas. Sebagai contoh, begini. Karya gaya Kubism ini terinspirasi dari seni bina rumah Melayu tradisional. Gaya penampilan yang dilemparkan di atas kanvas adalah penuh dengan bentuk geometri yang distortion dan perspektif yang mengelirukan tetapi masih mampu mewujudkan satah-satah termasyur bumbung sebuah seni bina Melayu tradisional. Susunan aspek formal yang sistematik dan seakan tampalan collage melalui teknik hard edge dilihat berjaya bagi mendapatkan garisan-garisan lurus serta bersudut tepat melalui proses pemisahan warna dan bentuk dengan menggunakan masking tape. Penggunaan warna sejuk sebagai latar dan warna panas sebagai subjek utama membuatkan karya begitu terserlah. Peninggalan kesan berus dengan tekstur halus dan look sinar bagi mewujudkan jalinan sangat ketara dan menarik
melalui teknik scambling. Itulah contoh sedikit. Kalau pelajar tak berupaya, buat ayat-ayat ringkas pun tak apa. Seterusnya, buatlah label ringkas di lukisan anda seperti nama, tajuk, media, saiz. Dengan ini, selesailah tugas soalan nombor 4. Cikgu harap segala penerangan yang cikgu berikan akan memberi manfaat kepada semua. Mohon maaf segala kekurangan ya. Video ini hanyalah cadangan sahaja. Anda boleh buat lebih baik daripada folio yang cikgu berikan ini. Apapun, hubungilah guru anda untuk bimbingan supaya anda tidak salah membuat kerja khusus ini. Cikgu doakan semua sukses menghasilkan folio dan karya catatan. Okey, baiklah, sampai bertemu lagi di lain siaran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Take care and stay safe.